Tapi kalau kita guna at-tuhur, perbuatan kita membersihkan. Sama juga dalam konteks wudu. Al-wudu maksudnya adalah perbuatan kita mengambil wudu. Kalau kita sebut al-wadu, maksudnya air yang digunakan untuk berwudu. Itulah bunyi bahasa Arab. Sebab itulah bahasa Arab layak untuk diturunkan dengannya bahasa Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Uhibbul Araba li thalas." Aku cinta ataupun aku suka akan Arab ini disebabkan tiga benda. Li'annani Arabi. Oleh kerana aku ini Arab, aku suka akan Arab. Yang pertama. Yang kedua adalah wa lughatu ahli jannati fil jannah al-lughatul arabiyyah. Bahasa ahli syurga dalam syurga nanti adalah di dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, kenapa kena suka bahasa Arab? Kerana bahasa Arab itu adalah lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Sebab itu saya rasa dekat nasi ini pun ada kelas-kelas pengajian bahasa Quran ataupun Al-Quran itu. Kebersihan separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an. Apabila kita ucap subhanallah walhamdulillah tamla'an, memenuhi apa? Ma baina as-samawati wal ardh. Memenuhi ucapan kita itu langit dan bumi. Was-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Apatah lagi cahaya itu bila kita nak guna, bila ada kegelapan. Sebab itu kalau ada gelap, kita nak cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan hati, kegelapan di dalam kubur, kegelapan di padang mahsyar, banyak benda ni. Kita nak guna apa? Kita guna solat. Sama ada solat yang wajib ataupun solat yang sunnah. Was-sadaqatul burhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap infak kita, RM1 ke, RM5, RM10, RM10, itu adalah burhan, bukti keimanan kita yang akan kita gunakan. Infak itu, ganjaran itu di akhirat. Was-sabru diya. Dan sabar itu adalah cahaya juga. Kita sabar itu akan memberikan cahaya kepada kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran itu akan menjadi hujah kepada kamu, untuk berhujah, berbahas atau memberi manfaat kepada kamu, aw 'alaika, ataupun Quran akan memberi laknat ataupun memberi mudarat kepada kita. Sebab kita baca Quran, kita buat apa yang Quran kata tak boleh buat, ataupun Quran kata buat, kita tak buat. Quran suruh tak buat, kita buat. Itu maksudnya alaika. Kullun nasi yam faba'i'un nafsahu famutiquha aw mubiquha. Setiap orang ini dia pada akhirat nanti ikut masing-masing. Tetapi dalam konteks itu juga kita kata ada beberapa penolong kita yang kita sebutkan tadi, seperti syafaat. Ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat anak-anak tahfiz. Anak-anak kita yang tahfiz itu akan memberi syafaat kepada kita. Dalam hadis yang dhaif, kalau tak silap saya, dia akan memberi syafaat kepada 10 orang daripada ahli keluarganya. Walaupun ahli keluarganya itu akan dimasukkan ke dalam neraka, dia boleh tarik dia, keluarkan balik daripada neraka. Itulah kita kata, sebab itulah kita memberi infak kepada budak-budak tahfiz. Untuk apa? Untuk kita menjaga kita di akhirat. Dan fadaa'u nafsahu famutiquha aw mubiquha. Dan orang yang menjual, orang yang bisnes, bila lagi dan azan sebenarnya. Sikit lagi tuan-tuan saya silakan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullun nasi yaghdu fada'i'u nafsahu famuqituha aw mubiquha." Rawahu Muslim. Setiap manusia itu pada hari akhirat nanti dia akan mengikut amalan masing-masing dan akan ditambah dalam konteks konsep yang kita sebutkan tadi, iaitu syafaat. Faba'i'u nafsahu famuqituha, dan seorang pembeli sebagai contoh, kalau dia melakukan pembelian faba'i'u nafsahu, pembeli penjual, dan dia melakukan bisnes itu dengan mengikut syarak, maka ia akan terlepas daripada azab. Ataupun dia tidak mengikut ketetapan syarak, tidak menjaga halal dan haram, maka ia akan dibinasakan, atau kita berkata akan tergelincir ke lembah khabaran masyidah, lembah yang berisiko, iaitu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku tak dalam zaman kita penjual yang tidak menepati syarak sangat banyak berlaku. Apatah lagi pada zaman PKP itu, order karipat kentang dapatnya karipat isi angin saja. Itu maksudnya tidak melakukan transaksi atau pembelian penjualan dengan ikhlas, nak menipu orang, nak scam. Berapa banyak kes scam pada hari ini. Begitu juga kita katakan bahawa yang melakukan hilang. Ingatlah bahawa Nabi kata, "Man ghashana falaysa minna." Sesiapa yang menipu, dan hadis itu digunakan atau sangat banyak digunakan dalam konteks jual beli. Siapa yang menipu bukanlah daripada kalangan aku, iaitu orang yang mengikuti jalan Nabi dengan sebenar. Maka hati-hatilah tuan-tuan dalam masa kita melakukan jual beli, mestilah kita menepati syarak. Berhati-hatilah dengan unsur riba, maisir, penjudi dan juga gharar. Rujuklah pakar-pakar kita untuk kita menjaga harta-harta kita daripada kita sebutkan tadi, sama ada memberi manfaat ataupun akan memberi mudarat kepada kita. Tentu saya menunjukkan akhirnya kita katakan bahawa bab yang kita baca pada malam ini iaitu bab sabar. Maka sabarlah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama kita sabar tahan diri daripada tak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar itu bersama dengan Allah, dan Allah taala akan diberikan ganjaran yang tidak terkira banyaknya kepada orang-orang yang sabar. Dan di samping itu juga jangan lupa kita doakan kepada sahabat-sahabat kita, terutama yang di Palestin dan Gaza. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kemenangan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sinar Islam kembali di bumi Palestin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، خصوصا الى ارض فلسطين وفي غزه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.